Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 23 Jun 2023. Kegiatan dakwah di negeri ini diyakini terus kukuh menerusi jalinan kerjasama strategik antara jabatan dan agensi berkaitan agama Islam termasuk Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Sabah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam di Sabah, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pendekatan Yadim dalam menyebar luas dakwah di negeri ini terselah menerusi penganjuran pelbagai program. Antara program tersebut termasuk jelajah ke seluruh negeri sambil menyantuni golongan B40 khususnya di kawasan luar bandar sambil mengadakan ceramah, bengkel dan kursus agama. Pendekatan Yadim sangat sesuai dengan situasi atau bi'ah di negeri Sabah ini dan beberapa perancangan yang telah dikemukakan oleh yang dipertua, Datuk yang dipertua Yadim sangat baik dan kita mengalu-alukan. Datuk Arifin berkata demikian kepada media selepas menerima kunjungan Yadim di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sementara itu, yang di-Pertua Yadim, Datuk Haji Hasanuddin Muhammad Yunus yakin Yadim Sabah akan terus dekat di hati masyarakat Islam melalui pendekatan dakwah yang dijalankan di seluruh negeri dengan kerjasama jabatan dan agensi berkaitan agama Islam di negeri ini. Tapi dakwah inilah untuk menunjukkan bahawa Islam itu indah, Islam itu cantik dan kesudian mereka untuk hidup bersama dengan Islam adalah satu pintu hidayah yang kita perlu hargai juga. Dan juga bagi umat Islam kita akan pertingkatkan kualiti mereka. Kunjungan hormat ini turut disertai Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Ustaz Haji Zamri Zainal Abidin dan Pengarah Yadim Sabah, Ustaz Ramli Daud. Pusat Sains Keningau di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Keningau akan dibuka kepada pengunjung pada September tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ketika ini kerja-kerja pembinaan 85% siap. Apabila siap kelak, pusat sains tersebut yang menelan kos kira-kira 3 juta ringgit akan menjadi mercu tanda yang memberi manfaat kepada masyarakat Keningau khususnya kepada pelajar. Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau pembinaan pusat sains tersebut. Beliau berkata kerajaan negeri juga bercadang mewujudkan pusat sains seumpama itu di Tawau, Sandakan serta beberapa daerah lain. Kerajaan negeri memberi jaminan bahawa penyewa projek perumahan rakyat PPR dari golongan B40 yang sudah menyewa melebihi 10 tahun boleh terus kekal dengan syarat mereka memohon semula untuk mendiami rumah PPR tersebut. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam memberi jaminan itu ketika mengulas tindakan Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB meminta penyewa PPR mengosongkan rumah selepas menyewa lebih 10 tahun. Datuk Dr. Joakim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, kerajaan negeri melalui LPPB mengambil inisiatif menyediakan rumah PPR untuk disewa kepada golongan berpendapatan rendah, terutama B40 dengan kadar sewa yang rendah. However, if they are still within that category of B40 after 10 years, then we hope they are still qualified to stay there. Cuma they have to renew. Dia apply balik whether they layak ataupun tidak. Jelasnya dalam tempoh 10 tahun penyewa terbabit diyakini mampu keluar dari kepompong B40 sekaligus memberi peluang kepada pemohon dari golongan B40 yang baharu untuk menduduki rumah PPR. Datuk Dr. Joakim ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan seminar mengenai peranan dan tanggungjawab ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT di Kota Kinabalu. Sebelum ini pelbagai pihak mempertikai kewajaran tindakan LPPB itu dan menyifatkannya sebagai tergesa-gesa dan tidak wajar. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyeru ahli majlis PBT supaya memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab mereka. Masyarakat dapat menangkis kegiatan jenayah cyber dengan adanya pengetahuan dan kesedaran terhadap jenayah itu. Justru menjadi tanggungjawab semua pihak memberikan kesedaran itu agar masyarakat dapat bertindak bijak dan tidak mudah menjadi mangsa penipuan cyber. Kepada semua masyarakat yang mana jenayah cyber ini, skamer ini berleluasa yang terdapat di semua
Jadi kita perlu memberi ilmu dan kesedaran kepada semua supaya jenayah skema ini dapat dibenteras, yang mana kita dapat mengetahui macam mana pencegahan dia itu. Datuk Robert ditemui pemberita selepas merasmikan Forum Kesedaran, Skema dan Anda, Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC di Keningau. Sementara itu, Pengarah MCMC Sabah, Izani Osman memberitahu pihaknya bercadang memperluas lagi Forum Kesedaran itu. Dan kita akan panjangkan untuk keseluruhan Sabah sebab kita nampak skema ni semakin berleluasa dan kita nak sampaikan supaya masyarakat, orang ramai di luar tu faham yang penipuan skema ni berleluasa dan teknologi yang digunakan semakin canggih. Eastern Sabah Security Command Eskom terus menganjurkan program-program kemasyarakatan di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, program itu bukan sahaja bertujuan mendekatkan masyarakat kepada Eskom, malah memberi kemudahan dan bantuan kepada golongan memerlukan. Antaranya program sosioekonomi dan program bantuan kids sekolah Back to School. Tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak akan dapat melaksanakan peranan kita dengan lebih berkesan lah. Jadi selain daripada keselamatan, kita mengadakan banyak program dengan masyarakat. Baru-baru ini saya berada di Sandakan, kita mengadakan program kerjaya dan program seperti itu kita akan teruskan lagi lah di semua daerah di S-Zone. Dr. Jamaluddin ditemui pemberita selepas merasmikan program Back to School di Sekolah Kebangsaan SK Balimbang, Pulau Bumbum Semporna. Seramai 300 orang murid dari 11 buah sekolah rendah di pulau berkenaan menerima sumbangan berupa kit sekolah. Beliau berharap program tersebut dapat membantu murid-murid yang kurang berkemampuan selain mengukuhkan kerjasama antara pasukan keselamatan dengan masyarakat setempat di S-Zone. RTM Tawau bakal mempunyai bangunan baharu berhampiran Jalan Chong Tien Vun yang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027. Bangunan yang bakal dibina di tanah seluas 2 hektar itu akan dilengkapi dengan kemudahan prasarana seperti konti radio, Dewan Serbaguna, Studio Serbaguna, surau, kantin dan kuartus. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Puteri Joliana Yaakob berkata pembinaan bangunan itu selaras pelan strategik Jabatan Penyiaran dalam memperkasa fungsi, peranan dan tanggungjawabnya memberikan perkhidmatan penyiaran terbaik kepada rakyat. Jangkaan siap bangunan adalah pada 2025 nanti. Dan setelah bangunan itu siap nanti, barulah kita akan diserahkan kepada RTM dan kita akan start masuk kira peralatan baru. Dan jangkaan boleh digunakan oleh RTM, staf RTM Tawau adalah pada tahun 2017. Puteri Joliana menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke tapak bangunan baharu itu di Jalan Chong Tien Vun, Tawau. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan 6 buah stesen pemancar di negeri ini akan ditambah baik di bawah projek pembaikan fasa kedua. Ini termasuklah stesen pemancar Beaufort, Felda Sahabat Lahad Datu, Layang-Layang, Luar Song Sempurna, Nabawan dan Bukit Langkon. Graduan Seni Muzik Universiti Malaysia Sabah UMS perlu mempunyai keazaman dan disiplin tinggi bagi menghadapi cabaran dalam industri muzik tanah air. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Muzik RTM, Datuk Moksani Ismail berkata, industri muzik menuntut keazaman tinggi bagi mereka yang menceburi bidang seni itu. Jelasnya, graduan seni muzik mempunyai peluang kerjaya yang luas sama ada sebagai tenaga pengajar muzik mahupun membuka sekolah muzik masing-masing. Melihat kepada meningkatkan keupayaan masing-masing. Sebabnya kita mengambil mereka yang terbaik. Tapi bukan saja di RTM, mereka boleh bekerja di mungkin sebagai tutor di UMS ataupun membuka sekolah muzik dan banyak cabang-cabang kerjaya untuk mereka ambil.
Datuk Mokzani ditemui pemberita selepas program UMS Masterclass Inside the Music di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS di Kota Kinabalu. Sementara itu, pelajar seni muzik teruja dapat menimba serta berkongsi ilmu dalam program ini. Terutamanya dari segi dia kan main piano kan, so dia banyak lontarkan dari segi ilmu, teknik, cara bermain piano dengan penuh yakin, dengan penuh expression. Sangat bagus. Terutamanya untuk student yang mau buat orkestra kan atau arrangement gitu, saya rasa paling sesuai lah untuk join ni masterclass. Ya. Masterclass ini disertai 86 pelajar dari UMS dan Institut Seni Sabah. Sabah FC menang tipis 1-0 menentang Penang FC dalam aksi Piala MFL Kumpulan A di Stadium Likas malam tadi. Azad Haras muncul wira Sabah apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-73. Meskipun pasukan pelawat cuba mencari gol penyamaan, skuad bimbingan Johnny Dominicus itu berjaya bertahan sehingga tamat perlawanan. Ketika ditemui pemberita, Johnny gembira dengan keputusan tersebut selepas merekodkan 2 kekalahan sebelum ini di laman lawan. Kita tekan dengan player, fokus di minit-minit akhir. Pasal masa-masa itulah yang orang selalu menjadikan gol. Tapi Alhamdulillah hari ini mereka fokus hingga ke akhir perlawanan, hingga kita mengekalkan 1-0 tu dan mendapat 3 mata tempat sendiri ya. Kita mempunyai terlalu banyak peluang nak dibandingkan dengan pasukan Sabah, tapi barisan penyerang gagal untuk memanfaatkan peluang yang kita ada. Satu kesilapan di barisan pertahanan telah menyebabkan kekalahan pada perlawanan ini. Sabah FC akan bertemu Johor Darul Takzim 2 dalam saingan Piala MFL Kumpulan A pada perlawanan seterusnya di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang pada 4 Julai depan. Sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Salam sejahtera, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. RTM Sabah noi koordinasi. RTM Sabah poin sesuai.